亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美主，你的恩典实在是何等的大，你赐给我们一切我们所需要的，你的恩，你的灵，今天再一次吸引我们来到主的面前来敬拜侍奉主。我们这时候要聆听你的话语，我们求真理的灵引导光照我们，赐给我们悟性，好叫我们能够明白你话语中所隐藏的一切奥秘。求主恩膏你的仆人，给他当讲的信息。Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Anugerah dan kasih Tuhan sekali lagi menarik kami datang ke hadirat Tuhan untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon roh kebenaran Tuhan menerangi kami dan menuntun kami untuk boleh mengerti akan rahasia yang terselubung di dalam setiap firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi dan beri kuasa kepada hamba-Mu untuk menyampaikan berita yang Engkau ingin sampaikan kepada kami.祷告感谢奉主耶稣的名，kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们很少一面讲道一面读圣经。 Jarang sekali kita sambil berkhotbah sambil membaca Alkitab. 有的人以为唐牧师都不读圣经。 Ada orang yang mengira pendeta Stephen Tong tidak membaca Alkitab. 是的， Tidak 我 demikian. 们为了节省时间， Tapi demi menghemat waktu, 常常把繁长的经文节略没有读。 seringkali ayat-ayat Alkitab yang begitu panjang kita tidak membacanya. 如果你很努力读圣经的话， Tetapi jikalau saudara begitu giat membaca Alkitab, 注意我们讲解都是从圣经里面来。 saudara akan mendapatkan bahwa yang kita sampaikan itu didapatkan dari Alkitab. 今天我们要从撒母耳记上26章看一段很重要的事情。 Hari ini dari 1 Samuel pasal 26 kita akan melihat satu bagian yang sangat 请 penting. 大家打开撒母耳记上第26章， Mari kita membuka 1 Samuel pasal 26. 我们要从26章第9节开始读， Kita akan membaca mulai dari ayat ke-9. 是不是第9节？ Di 6. 第6节开始读。 Ayat 6, maaf. 好，我们现在打开撒母耳记上第26章， 1 Samuel pasal 26. 我们从第6节开始读， Kita akan membaca dari ayat ke-6. 每一个人开声来读。 Setiap orang buka suara kita 撒 membacanya. 母耳记上 1 Samuel 第26章， pasal 26. 从第6节开始读。 Kita mulai membacanya dari ayat 我现 ke-6. 在请一位传道人来用中文读给我听，有谁在这里？赵正子上来。好，因为我眼睛不太清楚，所以请你读。从26章第6节开始读，请大家注意听啊。撒母耳记上26章第6节开始，大卫对赫人亚希米勒和希鲁雅的儿子约押的兄弟亚比筛说：“谁同我下到扫罗营里去？”亚比筛说：“我同你下去。”于是大卫和亚比筛夜间到了百姓那里，见扫罗睡在辎重营里，他的枪在头旁插在地上，亚尼尔和百姓睡在他周围。亚比筛对大卫说：“现在神将你的仇敌交在你手里，求你容我拿枪将他刺透在地，一刺就成，不用再刺。”大卫对亚比筛说：“不可害死他，有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？”大卫又说：“我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡，我在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受膏者。现在你可以将他头旁的枪和水瓶拿来，我们就走。”大卫从扫罗的头旁拿了枪和水瓶，二人就走了，没有人看见，没有人知道，也没有人醒起，都睡着了，因为耶和华使他们沉沉的睡了。大卫过到那边去，远远地站在山顶上，与他们相离甚远。大卫呼叫百姓和尼尔的儿子亚尼尔说：“亚尼尔啊，你为何不答应呢？”亚尼尔说：“你是谁，竟敢呼叫王呢？”大卫对亚尼尔说：“你不是个勇士吗？以色列中谁能比你呢？民中有人进来要害死王你的主，你为何没有保护王你的主呢？你这样是不好的。”
我指着永生的耶和华起誓，你们都是该死的，因为没有保护你们的主，就是耶和华的受膏者。现在你看看王头旁的河水在哪里？”扫罗听出是大卫的声音，就说：“我儿大卫，这是你的声音吗？”大卫说：“主，我的王啊，是我的声音。我做了什么？我手里有什么恶事？主竟追赶仆人呢？求我主我王听仆人的话。若是耶和华激发你攻击我，愿耶和华收纳祭物；若是人激发你，愿他在耶和华面前受咒诅。因为他现今赶逐我，不容我在耶和华的产业上有份，说你去侍奉别神吧。现在求王不要使我的血留在离耶和华远的地方。”以色列王出来是寻找一个吃骚，如同人在山上猎取一个鹧鸪一般。扫罗说：“我有罪了，我儿大卫，你可以回来，因你今日看我的性命为宝贵，我必不再加害于你。我是糊涂人，大大错了。”大卫说：“王的枪在这里，可以吩咐一个仆人过来拿去。今日耶和华将王交在我手里，我却不肯伸手害耶和华的受膏者。耶和华必照个人的公义诚实报应他。我今日重看你的性命，愿耶和华也重看我的性命，并且拯救我脱离一切患难。”扫罗对大卫说：“我儿大卫，愿你得福，你必做大事，也必得胜。”于是大卫起行，扫罗回他的本处去了。我们读经就到这个地方，谢谢你。亲爱的弟兄姊妹，在这样长的一段经文里面， Saudara melihat dari bagian ayat Alkitab yang begitu panjang， 记载了第3次扫罗要杀大卫， mencatat yang kali ketiga Saul mau membunuh Daud， 结果也记载了第3次大卫没有仇恨扫罗，没有杀害他。 dan juga tercatat kali ketiga bahwa Saul tidak membalas dan juga tidak ada kebencian terhadap Saul。 在我没有讲这篇道以前， Sebelum saya menyampaikan khotbah hari 我 ini， 也问你一件事情： satu hal yang saya mau tanyakan， 人犯什么罪是没有救悟的？ dosa apakah yang dilakukan manusia yang tidak dia sadari？ 人犯什么罪是自己没有感觉到自己犯罪的？ Dosa apakah yang dilakukan oleh manusia yang dia sendiri tidak merasakan dia telah berbuat？ 我先问你， 妒忌别人可能他不会感觉到， 妒忌别人可能一个人不会感觉到妒忌， 妒忌别人不会感觉到，你有经验吗？ 有的时候会了。 还有什么罪？一个人在赌博的时候， Ketika seseorang sedang berjudi， 他觉悟他正在犯错； dia sadar dia sedang bersalah。 一个人在犯奸淫的时候， Ketika seseorang sedang berzina， 他感受到他自己在做错； dia merasakan bahwa dia sedang berbuat salah。 一个人在骗人的时候， Ketika seseorang sedang membohongi yang 很 lain， 清楚他讲的是不对的事， dengan jelas bahwa yang dia sampaikan itu tidaklah benar， 这是比较容易觉悟的罪恶。 ini adalah dosa yang lebih mudah disadari。 但是我要问你的是，什么罪人犯的时候很难觉悟的？ Tetapi saya mau tanyakan, dosa apakah yang dilakukan oleh manusia tetapi mereka sulit sekali untuk menyadarinya? 平常你不会这样敏感，也不会这样详细分解不同罪恶的感受。 Biasanya saudara tidak akan memiliki kepekaan seperti ini dan juga tidak mau begitu meneliti, menganalisa perasaan ketika saudara berbuat dosa. 今天是提醒你，你为什么常常不觉悟到你犯的罪？ Oleh karena itu hari ini saya mau mengingatkan saudara, mengapa saudara seringkali tidak menyadari bahwa saudara sedang berbuat dosa? 因为有一些罪本来是很难觉悟到的。 Karena memang ada sebagian dosa itu sulit sekali untuk disadari. 当我问他什么罪是不容易觉悟的时候， Ketika saya menanyakan kepada dia dosa apakah yang tidak mudah untuk disadari, 马上回答 dia langsung menjawab, 妒忌的罪。 yaitu dosa iri hati. 我再问他， Saya tanya lagi, 你有经验吗？ apakah Anda mempunyai pengalaman? 他说有时候
会有的。 Dia mengatakan kadangkala ada. 我现在不分析它了， Sekarang saya tidak menganalisa tentang 我 dia. 分析人性了。 Saya menganalisa sifat manusia. 什么罪是人不容易发觉的呢？ Dosa apakah yang tidak mudah untuk disadari oleh manusia? 妒忌以外， Selain daripada iri hati, 最重要的是骄傲的罪。 yang terpenting adalah dosa kesombongan. 骄傲的人有没有感觉我正在骄傲呢？ Apakah orang yang sombong itu merasakan aku sedang sombong? 因为骄傲的理由先使他称自己为义了。 Karena alasan dia sombong adalah membuat dia merasa dirinya itu benar. 我当然应该骄傲， Sudah barang tentu saya harus sombong. 我当然可以骄傲， Sudah barang tentu saya boleh sombong. 我有这些资格，难道我没有权柄骄傲吗？ Saya mempunyai kualifikasi hak ini semuanya. Apakah tidak punya hak untuk 所以 bersombong? 特别青年人， Maka khususnya kaum muda, 特别青年中间读神学的神学生， khususnya kaum muda yang sekarang sedang sekolah teologi ya. 如果你有骄傲的本钱， Kalau saudara bermodal untuk sombong, 你就灾祸了， maka celakalah saudara. 你就在灾祸的中间了。 Maka saudara berada dalam 那 kecelakaan. 么骄傲的本钱是什么呢？ Lalu apakah modal daripada kesombongan? 一定有三大原因： Pasti mempunyai 3 alasan utama. Yang pertama 你的才干， adalah talentamu. 第二， Yang kedua 你的财产， adalah hartamu. 第三， Yang ketiga 你的地位。 adalah kedudukanmu. 所以圣经耶利米书说， Maka kitab Yeremia mengatakan, 有才识的人不要因为才识骄傲， orang yang bertalenta jangan sombong karena talentanya. 有才能的人不要为他的才干骄傲， Orang yang berketerampilan jangan sombong karena keterampilannya. 有权势的人不要为他的权势骄傲。 Orang yang mempunyai kuasa jangan sombong karena kuasanya. 上帝是最明白人性的弱点的。 Allah yang paling mengerti akan kelemahan dari sifat manusia itu. 圣经告诉我们，这三件事使人骄傲。 Oleh karena itu Alkitab mengatakan ketiga hal ini membuat manusia itu sombong. 一个笨的人， Seorang yang bodoh. 如果知道自己笨， Kalau dia tahu bahwa dia bodoh, 他就不敢骄傲了。 maka dia tidak berani sombong. 一个穷的人， Orang yang miskin 知道自己很穷， dan tahu dia sangat miskin, 他就不大敢骄傲了。 maka dia tidak terlalu berani 一个 sombong. 没有什么权柄的人， Seorang yang tidak terlalu mempunyai 他就 kuasa, 不容易很骄傲。 maka dia tidak mudah untuk sangat 那有 sombong. 三件事： Maka ketiga hal 你 inilah. 的才能、 Talenta saudara, 你的产业、 dan harta saudara, 你的权 dan 柄， kuasa saudara 使你骄傲。 akan membuat saudara 所 sombong. 以年轻人注意， Maka hai kaum muda perhatikan, 神学生注意， hai ke mahasiswa teologi perhatikan, 当你的恩赐比别人大的时候， ketika talentamu lebih besar dari yang lain, 你容易骄傲。 saudara mudah untuk sombong. 当你有一天有特别地位的时候， Ketika suatu hari saudara mendapatkan kedudukan yang istimewa, 容易骄傲。 saudara mudah 当 sombong. 你财产比别人多的时候， Ketika hartamu lebih banyak dari orang lain, 你容易骄傲。 saudara mudah 那 sombong. 么这些人骄傲的时候， Lalu ketika orang-orang ini 他 sombong, 们感觉到他们骄傲吗？ apakah mereka rasakan mereka sombong? 没有， Tidak, 因为他们先欣赏自己的资格， karena mereka terlebih dahulu menikmati kelayakan 他 mereka 们的资格冲昏了他的头脑， dan kelayakan mereka telah memenuhi otak mereka. 没有时间分析自己属灵失败的状况， Mereka tidak lagi mempunyai waktu untuk menganalisa kegagalan daripada keadaan rohani 一 mereka. 面骄傲， Maka sambil mereka sombong, 一面欣赏自己， sambil mereka menikmati diri, 一面骄傲， sambil sombong, 一面看不起别人。 sambil mereka menghina yang lain. 上帝啊， Oh Tuhan, 我一个礼拜禁食2次。 aku setiap minggu puasa 2 kali. 上帝啊， Oh Tuhan, 我奉献1/4。 aku mempersembahkan perpuluhan. 上帝啊， Oh Tuhan, 我不奸淫， aku tidak berzina 我也不勒索， dan aku juga tidak memerah. 我也不像这一个税吏。 Aku juga tidak seperti pemungut cukai ini. 上帝啊， Oh Tuhan, 他讲上帝几次？ berapa kali dia menyebut Tuhan? 1次。 1 kali. 他讲自己几次？ Berapa kali dia menyebut dirinya? 4次。 4 kali. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为在傲慢中间没有自觉， Karena di tengah kesombongan dia tidak merasakannya. 这是很可怕的事情。 Ini merupakan hal yang sangat 你 mengerikan. 们中间比较有钱的人， Di antara kalian yang lebih kaya, 不要骄傲。 janganlah sombong. 你们在社会比较有
地位的人， Kalian yang lebih mempunyai kedudukan di masyarakat, 不要骄傲。 janganlah sombong. 你们自从生下来，天资聪明超过别人的人， Ketika saudara yang dilahirkan memang lebih pintar dan lebih bertalenta daripada yang lain, 不要骄傲。 janganlah Anda 因为 sombong. 圣经说，上帝赐福谦卑的人， Karena Alkitab mengatakan Allah memberkati orang yang rendah hati 上帝阻挡骄傲的人。 dan Allah menghalangi orang yang 后 sombong. 来加上一句话， Yang ditambahkan 因 lagi 为 satu kalimat, 上帝赐更多的恩典， dan Allah menganugerahkan anugerah yang lebih banyak. 非常受感动。 Saya sangat tergugah. 这些很少人注意的经文， Ini merupakan ayat yang sangat diperhatikan banyak orang. 隐藏的智慧是很深的。 Hikmat yang terus mendalam. 智慧蕴藏在哪里呢 Di？ manakah hikmat yang terselubung ini? 因为上帝赐更多的恩典。 Karena Allah menurunkan anugerah yang lebih banyak. 什么意思呢？ Apakah itu artinya? 你很聪明吗？ Apakah engkau begitu sangat pintar? 上帝还要给你更多，不要骄傲。 Allah akan memberikannya kepada Anda, maka jangan sombong. 你有钱财吗？ Apakah Anda mempunyai harta? 上帝可以使你发大财，你不要骄傲。 Allah bisa membuat engkau kaya raya, tetapi engkau jangan sombong. 你有权柄吗？ Apakah engkau mempunyai kuasa? 上帝把大权交给一个人的时候，这个人是不配的，但是他应当感恩。 Orang Allah memberikan kuasa yang besar kepada orang tersebut dan orang itu memang tidak layak. Oleh karena itu hendaklah dia bersyukur. 为什么这件恩典不加上来呢？ Lalu mengapakah anugerah ini tidak ditambahkan? 为什么你一生的成就就是到那里停止呢？ Mengapa seumur hidup prestasi saudara itu hanya berhenti sampai di sana 有一 saja? 个原因， Ada satu alasan. 因为你骄傲。 Karena Anda sombong. 当我在做神学生的时候， Ketika saya menjadi seorang mahasiswa teologi, 我相信我的恩赐比我所有的同学更高。 saya percaya bahwa talenta saya lebih tinggi daripada semua rekan sekolah saya. 当我做传道的时候， Ketika saya melayani 我 jadi 相 hamba 信 Tuhan, 我成为大牧师的权柄跟机会比别人更多。 saya percaya bahwa saya memiliki lebih banyak kuasa dan kesempatan daripada banyak pendeta yang 如 lain. 果我肯， Jikalau saya mau, 我可以在香港做会督； saya bisa menjadi bishop di Hong Kong. 如果我肯， Kalau saya mau, 我在美国最大的教会做牧师。 saya bisa menjadi pendeta di gereja terbesar di 这 Amerika. 个在印尼是完全不可能的事情。 Ini merupakan hal yang tidaklah mungkin kalau di 那 Indonesia. 个时候在印尼，我的薪水是1个月10块美金。 Waktu itu di Indonesia honor saya satu bulan itu adalah $10 Amerika. 然后那个人说：“你搬到我这里来，我给你100万美金。 Kemudian orang itu mengatakan kepada saya, Anda pindah ke sini, saya akan memberikan $1 juta Amerika. 请问100万跟10块相差几倍？ Mohon tanya, berapa kali lipatkah antara $10 dengan $1 juta Amerika? 我问你啊， 100万, 10万, 100万跟10块差几倍？ 10倍. 1个月10块， Satu bulan $10, 1年120块。 satu tahun $120. 如果搬到那边去， Kalau pindah sampai ke sana, 1年100万， satu tahun itu $1 juta. 我相信没有人有这样的机会比我更可能发大的。 Saya percaya tidak ada siapapun yang mempunyai kesempatan menjadi kaya yang lebih besar daripada saya. 我答应吗？ Apakah saya menyetujuinya? 没有。 Tidak. 我做什么？ Apa yang saya lakukan? 我对上帝说 Saya berkata kepada Tuhan, 主啊，你没有带领我一步，我永远不会离开印尼。 Oh Tuhan, jikalau Engkau tidak menuntun aku satu langkah, maka aku tidak mungkin akan meninggalkan 我 Indonesia. 如果肯离开印尼， Jikalau saya mau meninggalkan Indonesia, 马上可以变成世界最有钱的传道人。 saya langsung bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang terkaya di dunia. 我拒绝了， Tapi saya menolak. 照样每个月拿10块美金。 Tetap saya setiap bulan mendapatkan honor $10 Amerika. 感谢上帝。 Saya bersyukur kepada 有 Tuhan. 的人搬到美国， Ada yang pindah ke 有 Amerika, 的人搬到澳洲， ada yang pindah ke 有 Australia, 的人搬到欧洲。 ada yang pindah ke 他 Eropa. 们每一个人搬的时候，一定讲一句同样的话： Setiap dari mereka ketika mereka pindah pasti mengatakan kalimat yang sama. 上帝引导我， Tuhan memimpin aku. 单单引导他吗？ Apakah hanya memimpin dia? 上帝不会引导别人吗？ Apakah Tuhan tidak memimpin yang lain? 上帝不会引导我吗？ Apakah Tuhan tidak bisa memimpin saya? 他有特权吗？ Apakah dia mempunyai hak 他 istimewa? 有更高级的灵性？ Apakah dia mempunyai kerohanian yang lebih tinggi? 我一点看不出。 Saya tidak bisa melihat. 5年过去， 5 tahun berlalu, 10年过去， 10 tahun berlalu, 15年过去， 15 tahun berlalu,
20年过去， 20 tahun berlalu, 我告诉你一 saya 件事， katakan satu hal 那 kepada 个 saudara. 请我去他那边给我100万的人，最后一次打电话，你要不要过来这里讲道给我们这里的人听？ Orang yang mengundang saya untuk ke Amerika dan saya tak bilang Amerika. orang yang mengundang saya dan menjanjikan memberikan $1 juta Amerika itu akhirnya dia menelepon saya dan 我没有讲 Amerika 我没有讲，啊，不要讲啊没有讲，我没有讲的你不要讲，不然你不是忠心的传道人、传译人。OK， 我没有讲，我不要告诉你是什么国家， kan saya tahu. 我不去， Saya tidak pergi. 为什么呢？ Mengapa demikian? 我持守原则， Saya mempertahankan prinsip. 上帝如果没有感动我，没有引导我， Jikalau Tuhan tidak menggerakkan saya, tidak menuntun 一 saya, 步不离开印尼。 satu langkah pun saya tidak akan 那么 meninggalkan Indonesia. 为什么从前我到印尼呢？ Lalu mengapa dulu saya ke Indonesia? 不是我要的。 Bukan kehendak 我 saya. 9岁半的时候，我的母亲把我带到印尼来。 Pada waktu saya usia 9,5 tahun, ibu saya membawa saya ke Indonesia. 9岁半的孩子有办法反对母亲吗？ Apakah anak usia 9,5 tahun bisa menentang ibu? 9岁半的孩子有能力决定自己的前途吗？ Apakah anak usia 9,5 tahun bisa menentukan hari depannya? 我只能顺从。 Saya hanya bisa taat. 所以我相信，把我从中国带到印尼不是我的意思 Maka saya percaya yang membawa saya ke Indonesia dari Tiongkok itu bukan kehendak saya. 啊，我从中国带到印尼也不是个人的计划， Dan membawa saya dari Tiongkok ke Indonesia juga bukan rencana pribadi, 这是神的带领。 tetapi ini adalah pimpinan Tuhan. 我只能顺服。 Saya hanya bisa taat. 但是 Tetapi 如果我自己决定要离开印尼， kalau saya sendiri memutuskan mau meninggalkan Indonesia, 就是我的意思， itu adalah kehendak 那 saya. 就是不顺服上帝 Itu。berarti tidak taat kepada 我 Tuhan. 很清楚分开 Maka 什么叫做顺服上帝，什么叫做顺服自己。 Maka dengan jelas saya memisahkan apa yang disebut sebagai taat kepada Tuhan atau taat kepada diri 在我 sendiri. 一生的过程中间， Dalam seluruh proses hidup saya, 好几次要决定事情的时候， ketika beberapa kali harus mengambil keputusan 我都选不顺服自己。 dan saya memutuskan memilih untuk tidak taat kepada diri. 后来人家问我，那么你那个时候决定是上帝的旨意吗？我说我不知道。 Lalu orang menanyakan kepada saya, apakah keputusan saya ambil waktu itu adalah kehendak Tuhan? Saya mengatakan saya tidak tahu. 一个人不可以随便说我现在遵行上帝的旨意。 Seseorang tidak boleh sembarangan mengatakan saya sekarang sedang menaati kehendak Tuhan. 特别你正在遵行的时候，更不可以说。 Khususnya ketika saudara sedang menaati, saudara tidak boleh mengatakannya. 那么你后来怎么知道当时你是顺服上帝的旨意呢？ Lalu bagaimanakah di kemudian hari saudara tahu bahwa waktu itu saudara adalah sedang taat kepada Tuhan? 有一个原则， Hanya ada satu prinsip, 绝对不顺从自己。 yaitu mutlak tidak taat kepada diri sendiri. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 那一个人现在还活着， Orang itu sekarang masih hidup. 他今年80岁， Tahun ini dia berusia 80. 曾经对我说：“你到我国家来，我给你1年100万。 Pernah dia mengatakan, datanglah ke negaraku, 1 tahun aku akan memberikan $1 juta. ” 我决定不去。 Saya memutuskan untuk tidak pergi. 现在已经80岁了， Sekarang dia sudah berusia 80. 他还活着。 Dia masih hidup. 他说：“请你再来这里，对我们这里的华侨讲道。 Dia mengatakan, datanglah sekali lagi dan berkhotbah kepada orang-orang Tionghoa yang ada di ” sana. 他说：“我不去。 Saya mengatakan saya tidak pergi. ” 我太太对我说 Dan istri saya：“ 你 mengatakan, 讲话不要这么倔吧。 ketika Anda mengatakan sesuatu jangan terlalu begitu lurus, apa? begitu mutlak， Begitu mutlak. 因为他从前对你这么好， Karena- 为什么你一口就拒绝呢？ Karena dulu dia begitu baik kepada Anda, mengapa Anda langsung menolaknya? 我回答说 Saya menjawab, 我不清楚， saya tidak jelas. 我也不知道这是上帝的引导， Saya juga tidak tahu apakah ini adalah tuntunan pimpinan 我 Tuhan. 感到不应当去， Saya merasakan tidak harus 所 pergi, 以我拒绝了。 maka saya telah menolak. 现在弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 那 kasih. 么我不去这里，不去那里， Lalu saya tidak ke sana dan tidak ke sini. 但是我的同学很勇敢去这里去那里。 Tetapi rekan-rekan sekolah saya begitu berani pergi ke sana, pergi ke situ. 我读神学的时候， Ketika saya sekolah teologi, 他们的恩赐都没有我大， talenta mereka tidak sebesar yang saya miliki. 他们的机会都没有我好， Kesempatan yang mereka miliki tidak sebaik yang saya miliki. 他们的可能性 Kemungkinan yang mereka 也 miliki 没有我那样大的可能。 juga tidak sebesar yang saya miliki. 但是他们勇敢
走了， Tetapi mereka dengan berani melangkah. 离开了。 Mereka telah berani meninggalkan. 看样子他们成功了， Kelihatannya mereka sudah 因 berhasil. 为他们在美国得到很高的学位， Karena di Amerika mereka mendapatkan gelar yang sangat tinggi. 后来进到很大的教会， Kemudian mereka masuk ke gereja yang sangat 得 besar. 到很多的薪水。 Dan mereka mendapatkan honor yang sangat banyak. 我是最落后的， Saya adalah yang begitu terbelakang. 我这几十年来 Selama puluhan tahun ini, 得到的学位也很迟， gelar yang saya dapatkan itu sangat terlambat. 得到的尊重很迟。 Kehormatan yang saya dapatkan itu juga 到 sangat terlambat. 几个月前才有人把 Abraham Kuyper 的大奖给我。 Sampai beberapa bulan yang lalu, baru ada orang menganugerahkan penghargaan daripada Abraham Kuyper yang besar itu kepada 这是 saya. 整个荷兰历史里面对外国人最尊重的一个大奖。 Ini merupakan satu penghargaan yang terbesar daripada di dalam sejarah Belanda sampai saat ini. Untuk negara yang lain，但对我来说 Tetapi bagi saya, 一点不需要， sedikit pun saya tidak memerlukan, 也一点不稀罕。 sedikit pun saya tidak menginginkannya, 我得 mengagumkannya. 奖的那一天， Maka pada hari ketika saya mendapatkan penghargaan, 致辞的时候没有一句话称赞 Abraham Kuyper。 ketika saya menyampaikan sepatah dua kata, tidak ada satu kalimat pun yang saya pakai untuk memuji Abraham Kuyper. 很多人很惊奇， Banyak orang merasa 人家 terheran-heran. 对你这么好，你也不讲一句称赞他的话。 Orang-orang begitu baik kepada Anda, tidak ada satu kalimat pujian pun yang Anda 我 ucapkan. 只把荣耀归上帝。 Saya hanya mengembalikan kemuliaan kepada 那 Tuhan. 么这些同学离开我，到美国、到澳洲、到欧洲、到各地区大大成功以后， Lalu ketika rekan-rekan sekolah saya, ketika mereka meninggalkan saya, mereka pergi ke Amerika, mereka pergi ke Australia, ke Eropa, ke tempat-tempat yang lain. Ketika mereka mendapatkan keberhasilan besar, 我几十年以后，我再看看历史， beberapa puluh tahun kemudian, ketika saya menoleh kembali melihat sejarah, 没有一个人成就大事， tidak ada siapapun yang mendapatkan prestasi yang 没有 besar. 一个人对最多的人讲道， Tidak ada siapapun yang berkorban terhadap orang yang terbanyak. 没有一个最成功的人建一个大礼拜堂。 Dan juga tidak ada siapapun yang paling berhasil yang telah membangun gedung gereja yang 反过 terbesar. 来， Tapi sebaliknya, 建世界最大的礼拜堂成功了。 saya telah berhasil membangun gedung gereja yang terbesar di dunia. 我建最重要的神学院慢慢成功了。 Saya juga telah pelan-pelan berhasil telah mendirikan sekolah 虽 teologi. 然我们的神学院不是太好， Meskipun sekolah teologi kita bukan terlalu baik, 甚至前几个月我开除一个学生， bahkan beberapa bulan yang lalu saya memutuskan mengusir seorang mahasiswa. 很多的神学生说：“唐牧师，为什么他这么不好？你要等1年以后才开除他呢？” Banyak mahasiswa mengatakan, pendeta Stephen tahu mengapa dia begitu tidak baik, Anda harus menanti 1 tahun kemudian baru mengusir dia. 两个原因， Ada 2 alasan. 耶稣从来没有开除他的门徒， Karena Yesus selamanya mengusirnya. 耶稣从起初就知道犹大是一个贼， Meskipun dari awal Yesus sudah tahu bahwa Yudas adalah seorang pencuri, 耶稣从来没有开除他。 tetapi Yesus selamanya tidak pernah mengusir 我 dia. 是谁？我随便开除学生。 Siapakah saya yang berani sembarangan mengusir mahasiswa? 第二个原因， Alasan yang kedua, 耶稣基督像上帝一样，不轻易发怒。 Yesus Kristus sama seperti Allah Bapa yang tidak mudah pemarah, tidak mudah marah. 我可以因为人不喜欢我，我就开除他，我就向他生气吗？ Bolehkah saya ketika tidak suka kepada seseorang, saya sembarangan mengusir dia, memutuskan dia? 我不做这个事情。 Saya tidak melakukan hal seperti 那 itu. 么你说，为什么后来你开除他呢？ Lalu saudara menanyakan mengapa di akhirnya engkau mengusir dia? 教务部、校务部结果讨论，应当要停他的职。 Karena dari kalangan dekan, dari kalangan dosen akhirnya memutuskan bahwa harus mengusir dia. 我不过是许可他们所有人的决定。 Saya hanya menyetujui keputusan yang telah mereka ambil. 现在弟兄姐妹们， Bapak Ibu yang kami kasih, 这件事告诉我们， hal ini mengatakan kepada kita, 神可以有最后的决定权， Allah mempunyai hak untuk mengambil keputusan akhir. 我们不要随便。 Kita tidak boleh sembarangan, 但是感谢上帝， tapi kita bersyukur kepada 从 Tuhan. 那个人被开除以后， Sejak orang itu diputuskan dan diusir, 那么他要回中国， lalu dia harus kembali ke Tiongkok. 他没有钱怎么办？ Bagaimanakah kalau dia juga tidak punya uang? 有没有钱我不知道，我不问， Saya tidak tahu apakah dia punya uang atau tidak, saya tidak tanya. 我们就替他买票。 Maka kami membelikan tiket untuk dia. 当天有人送他到机 Dan 场， hari itu ada orang yang menghantarkan sampai ke bandara.
把他送回去了。 menghantarkan dia untuk pulang. 他告诉他爸爸吗？ Apakah dia beritahukan kepada orang papanya? 没有。 Tidak. 他告诉他教会吗？ Apakah dia beritahukan kepada gerejanya? 有没有？ Juga tidak. 这个人在哪里呢？ Orang ini ada di mana? 已经回到印尼来了。 Sudah kembali lagi ke Indonesia. 为什么呢？ Apa demikian? 因为现在到印尼可以落地签证，不需要先申请。 Karena sekarang ke Indonesia bisa visa ketika tiba, bisa mengajukan permohonan visa ketika tiba, tidak perlu mengajukan sebelumnya. 我们的责任已经完了， Tapi tanggung jawab kita sudah 我们 selesai 对政府也已经尽责任了。 dan kita juga sudah bertanggung jawabkannya kepada pemerintah. 那弟兄姊妹们， Bapak Ibu yang kami kasihi, 为什么那些到外国的人后来没有大的成就呢？ mengapa orang-orang yang pergi ke luar negeri akhirnya tidak mempunyai prestasi yang besar? 为什么我们一样一样蒙上帝的恩典呢？ Dan mengapa kita satu hal demi satu hal kita mendapatkan anugerah Tuhan? 上帝阻挡骄傲的人， Karena Allah menghalangi yang sombong 上帝赐福给谦卑的人， dan Allah memberkati yang rendah hati. 因他赐更多的恩典。 Dan karena dia menurunkan anugerah yang lebih banyak. 你读圣经读到这一句吗？ Apakah saudara membaca Alkitab membaca sampai ayat 你 ini? 读这一句，你明白吗？ Ketika Anda membaca ayat ini, apakah Anda mengerti? 你明白以后，你接受遵守吗？ Setelah Anda mengerti, apakah Anda menerima dan menaatinya? 你有上帝真正把这些恩典放在你身上吗？ Apakah Anda menaruh anugerah Tuhan ini di dalam hatimu? 我年轻的时候很多计划， Pada waktu saya muda, saya begitu banyak rencana. 我不宣布， Saya tidak mengumumkan. 我不讲给人听， Saya tidak menyampaikan kepada siapapun. 我不告诉教会， Saya tidak memberitahukan kepada gereja. 跟在这个教会一同跟我一同侍奉的人， Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan saya melayani di dalam gereja ini, 他清楚看到 dia dengan jelas bisa melihat 诗篇第一篇前面3句话， ada 3 kalimat awal di Mazmur 1凡遵守主道、 yang melakukan kehendak Tuhan, 敬畏耶和华、 yang takut kepada Tuhan, 遵行他道的人， yang melakukan firman-Nya itu, 他所行的事都顺利。 yang segala yang dilakukannya itu berhasil adanya. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada 我 Tuhan. 们除了教会以外， Selain daripada 我 gereja, 们建学校成功了， kita telah berhasil mendirikan sekolah, 我们建大学成功了， kita berhasil juga mendirikan 我 universitas, 们建博物馆成功了， kita juga berhasil mendirikan 我 museum, 们建音乐厅成功了， kita juga berhasil mendirikan gedung musik, 我们建医疗所成功 kita 了， juga berhasil mendirikan klinik, 我们买大的地皮成功了， kita juga berhasil membeli tanah yang besar, 我们要训练很多传道人拿到博士成功了。 kita mau melatih banyak hamba Tuhan untuk mendapatkan gelar doktor juga berhasil. 凡他所行的， Setiap hal yang dia lakukan 尽都顺利 itu，berhasil 为什么 adanya. 呢？ Mengapa demikian? 因为上帝阻挡骄傲的人， Karena Allah menghalangi yang sombong, 上帝赐福谦卑人， Allah memberkati yang rendah hati, 因他赐更多的恩典。 dan karena dialah menurunkan anugerah yang lebih 我 banyak. 现在敢说一句话： Sekarang saya berani mengatakan satu kalimat. 除了我们买粉末的地皮这个事情还没有成功以外， Selain daripada rencana kita membeli tanah pekuburan itu belum berhasil, 我很难过。 saya memang sangat sedih. 我可以说，其他的事都成功了。 Tetapi saya boleh katakan dalam hal-hal yang lain itu semua 好 berhasil. 现在我讲了这么多，你问跟今天你要讲的道什么关系呢？ Sekarang saya sudah mengatakan begitu banyak. Anda mungkin bertanya, apa kaitannya dengan khotbah hari ini? 刚才提到什么罪是你没有觉悟的？ Tadi saya menyebutkan dosa apakah yang sudah tidak sadari. 第一， Yang pertama, 骄傲， sombong. 没有人一面骄傲一面说：“看啊，我正在骄傲。”没有， Tidak seorang pun yang sambil dia sombong sambil dia mengatakan, lihatlah aku sedang sombong. 因为他骄傲的理由先冲昏了他的头脑， Karena alasan dia sombong itu terlebih dahulu memenuhi otaknya. 因为感到自己有骄傲的条件，所以他不会认为他是骄傲的。 Karena dia merasakan dia mempunyai kualifikasi untuk sombong, maka dia tidak akan mengatakannya. 第二， Yang kedua, 什么罪是你犯的时候你不觉悟的呢？ dosa apakah yang ketika Anda melakukannya Anda tidak menyadarinya? 妒忌 Iri hati. 啊，这两样以外我不再讲了。 Selain daripada 2 hal ini saya tidak lagi mengatakan. 单单这两样罪就可以毁灭你一生的前途了。 Hanya 2 macam dosa ini bisa menghancurkan masa 有 depanmu. 没有人说，你看我正在妒忌某某人？
Ada siapakah yang mengatakan, lihatlah aku sedang iri hati kepada si Anu. 非常讨厌某某人， Saya sangat benci kepada si 因 Anu 为他比我更成功。 karena dia lebih berhasil dari aku. 我告诉你，妒忌的罪是很难觉悟的。 Saya katakan dosa iri hati sulit sekali untuk 所 disadari. 以该隐杀亚伯， Oleh karena itu Kain membunuh Habel 扫罗杀大卫， dan Saul mau membunuh Daud. 都是因为他们被妒忌的心所充满。 Itu semua karena hati mereka dipenuhi keiri hatian. 那么唐牧师， Lalu pendeta Stephen Tong, 你有妒忌吗？ apakah Anda punya iri hati? 我一直找不到我需要妒忌的原因在哪里。 Saya terus mencari dan tidak menemukan di manakah alasan untuk saya iri hati. 人妒忌有3个原因： Manusia iri hati ada 3 alasan. 别人比他漂亮， Orang lain lebih cantik, lebih tampan dari 特 dia. 别是女人， Khususnya kaum wanita. 女人最妒忌比她漂亮的人。 Wanita atau perempuan paling iri hati kepada yang lebih cantik dari dia. 第二， Yang kedua, 人比他有才干， ketika orang lain lebih bertalenta. 很多男人 Banyak kaum pria 最讨厌比他有才干的人。 paling benci kepada orang yang lebih bertalenta dari dia. 第三， Yang ketiga, 人比他有钱， ketika orang lain lebih kaya dari dia. 多数的人不但男的，不但女的， Kebanyakan orang, baik itu pria ataupun wanita, 不能接受别人比他更富裕。 mereka tidak bisa menerima orang lain lebih kaya dari dia. 所以妒忌有3大原因： Maka iri hati ada 3 alasan, 人的才貌、 yaitu wajah daripada seseorang, 人的才干、 talenta daripada 人 seseorang, 的财物， dan harta dari seseorang. 使你受不了。为什么他比我更漂亮？ Itu membuat seseorang tidak lagi bisa tahan mengapa dia lebih cantik dari 为 saya, 什么他比我更有才干？ mengapa dia lebih bertalenta dari saya, 为什么他比我更有地位？ mengapa dia lebih berkedudukan daripada saya. 在中国历史里面有6个字非常出名，在历史中间， Di dalam sejarah Tiongkok ada 6 karakter yang sangat terkenal. 既生育何生亮？ Kalau sudah melahirkan Yu, mengapa lagi melahirkan yang Liang? 曾经听过这6个字的举手。 Yang pernah mendengarkan kalimat ini, acungkan 1、 tangan. 2、3，还有吗？这是什么时候的事情啊？ Zaman apakah hal ini terjadi? 谁知道多久以前的事情？ Berapa lamakah yang lalu hal ini terjadi? 中国历史最出名的妒忌， Adalah iri hati yang paling terkenal yang terjadi di Tiongkok, Semua sejarah Tiongkok. 你知道吗？知道的举手。 Yang tahu acungkan tangan? 什么时候？ Kapankah itu? 多久以前？1700年前。 1700 tahun yang lalu. 什么时代？ Dalam zaman apakah itu? 三国时代。 Itu zaman Sanko. 你们听过三国的故事吗？ Apakah saudara pernah mendengarkan kisah tentang Sanko? 三国志、三国演义，家喻户晓，中国人都明白。那么有3个国家是彼此相撞的， Ada 3 negara yang saling berseteru. 一个是魏国， Satu adalah Wei国, 一个是蜀国， satu lagi Su国, 一个是吴国。 satu lagi Wu国. 吴国在哪里？ Di manakah Wu国itu? 在东方。 Di bagian timur. 魏国在哪里 Di？manakah Wei国? 在比较北方。 Lebih utara. 蜀国在哪里 Di？manakah Su国? 在西南方。 Ada di barat daya. 靠近哪里？ Ko dekat mana? 福建、浙江等等地方。 Dekat Guangdong, Fujian dan tempat yang lain. 蜀国 Zhejiang. 在哪里？ Di manakah Su国? 在现在的四川。 Di Sichuan sekarang ini. 我们在雅加达有一个餐厅叫做蜀国印象， Maka saudara di Jakarta ada menemukan restoran Suko 那个叫做四川的味道。 itu dengan selera daripada Sichuan 还有一个地方叫做魏国， dan ada satu tempat bernama Wei Kuo. 那么魏国谁做头呢？ Lalu siapakah yang mengepalai di Wei Kuo? 曹操。 Adalah Cao Cao. 吴国所做头呢？ Siapakah yang menjadi kepala di Wu Kuo? 孙权。 Sun Quan. 那么蜀国谁做头呢？ Siapakah yang mengepalai di Su Kuo? 谁呀？刘备。 Liu Bei. 那这3个国家打来打去， Ketiga kerajaan ini saling berperang terus. 结果呢，刘备三顾茅庐，请了一个最聪明的人出来做他的这个军师。 Dan akhirnya Liu Bei mengundang seorang yang ahli militer membantu dia. paling pintar, Pintar. menjadi penasehat militer。那个人叫什么？ Siapakah namanya orang itu? 叫做诸葛亮、 Namanya Zhuge Liang. 孔明。
无名。那么在中国历史中间 Di dalam sejarah Tiongkok, ，5个最聪明的人，谁知道的举手？ 5 orang terpintar di Tiongkok. Siapa yang tahu? Acungkan tangan. 中国历史最伟大、最聪明的人，孔子没有份。 Di dalam sejarah Tiongkok, orang yang paling agung, yang paling pintar tidak ada bagian nama Konfusius di dalam. 老子也没有份， Lao Tzu juga tidak ada di dalam. 孟子也没有份。 Mencius juga tidak 他 ada. 说怎么可能？ Saudara mengatakan 这么 bagaimana kamu 伟 mungkin 大的人都没有份。 orang-orang yang teragung di sana Nah, nama ukuran mereka selesai tidak ada. nih. Lalu siapakah Ini 5 orang ini? Yang pertama, 周公旦， Zhou Gongdan. 第二 Yang kedua, 姜子牙， Jiang Ziya. 第三 Tiga, 颜真刚， Yan Zhenggang. 第四 Yang keempat, 鬼谷子， Wei Guzi. 第五 Yang kelima, 诸葛亮。 Keliang. 所以诸葛亮的聪明是超过别人的。 Maka kepintaran dari Zhuge Liang melampaui yang lain. 我不是很赞同， Tetapi saya tidak 因 begitu 为 menyetujui. 诸葛亮的诡诈也是很著名的。 Karena kelicikan daripada Zhuge Liang juga sangat terkenal. 中国人在孔子的思想里中见着正人君子的文化。 Dan di dalam pemikiran daripada Konghucu, orang-orang Tiongkok itu membangun satu kebudayaan seorang yang 诸 budiman. 葛亮的影响之中， Di bawah pengaruh daripada Zhuge 中 Liang, 国也变成全世界最诡诈的民族。 Tiongkok juga menjadi satu bangsa yang paling licik 好， di 今 seluruh 天 dunia. 我不太多解释这个事 Saya 情。 tidak akan terlalu 好， menjelaskan hal 现在 ini 我 hari 继续 ini. 讲下去。 Sekarang saya akan 那 melanjutkan. 么有一个人是孙权的这个军师， Dan ada seorang yang merupakan penasihat militer 叫做 dari 周 Sun, 瑜， yaitu bernama 很聪明，很聪明。 itu sangat amat 另 pintar. 外一个人是刘备的军师， Dan yang lain adalah penasihat militer dari Liu 叫做 Bei, 孔明， yaitu Kunming, 叫做诸葛亮。 nama Zhuge Liang. 那么世界上如果有这两个人， Dan kalau dalam dunia ini ada 2 orang 都 ini, 非常非常厉害。 maka mereka sangat amat hebat. 地方在哪里 Di 呢？ manakah perbedaannya? 聪明有一点分别， Dan ada perbedaannya. 周瑜跟诸葛亮哪一个更聪明呢？ Dan antara Zhou Yi dan Zhuge Liang, manakah yang lebih pintar? 事实证明， Fakta membuktikan 诸葛亮更聪明一点。 Zhuge Liang lebih pintar sedikit. 那么在打仗的时候， Lalu ketika berperang, 谁更聪明，谁就会得胜。 siapa yang lebih pintar dia akan menang. 神谁思想差一点，他就大败。 Siapa yang berpikiran lebih mundur, lebih kalah sedikit, maka dia akan kalah pula 这 dalam 两 perang. 个人同时代生下来， Maka kedua orang ini dilahirkan pada zaman yang 有一 sama. 个就很妒忌另外一个， Ada satu yang sangat iri hati kepada yang 所以 lain. 就讲了这句话： Maka dia pun mengatakan kalimat ini. 既生亮，何生育？ Kalau sudah melahirkan liang, mengapa lagi mau 如 melahirkan 果 yang? 世界上已经有了诸葛亮， Kalau dalam dunia sudah ada Zhuge Liang, 为什么还需要我这个周瑜？ mengapa masih memerlukan Zhou Yi? 或者反过来 Atau 说， sebaliknya 如果 mengatakan, 你把我生下来， kalau engkau telah melahirkan saya, 为什么还需要诸葛亮这个人呢？ mengapa masih membutuhkan Zhuge Liang 如 orang 果 ini? 他存在，我就没有价值了； Jadi kalau dia ada, maka saya tidak lagi 如 berharga. 果他得胜，我就败下来了。 Kalau dia menang, maka saya kalah. 老天呐、 Oh langit, oh Tuhan, 为什么让我跟他同一个时代生下来？ mengapa mengizinkan aku dilahirkan pada zaman yang sama dengan dia? 中国最重要的妒忌的故事。 Ini adalah kisah iri hati yang paling penting dari sejarah 那么 Tiongkok. 圣经里面最重要的妒忌的故事在哪里呢？ Lalu di manakah kisah iri hati yang terpenting di dalam Alkitab ini? 扫罗做了王， Saul sudah menjadi raja. 上帝说：“我另外立一个王，叫做大卫。 Allah mengatakan aku akan mengurapi satu orang raja yang lain bernama Daud. ”扫罗心里说 Dalam hatinya Daud：“ 既 mengatakan, 然 Saul 要我 mengatakan, 做王，为什么还要再高立大卫呢 dalam hati Saul mengatakan, mengapa engkau sudah mengangkat saya menjadi raja, mengapa mau mengangkat lagi Daud? 扫罗一直要杀大卫， Dan Saul ingin sekali terus mau 一 membunuh 次 Daud. 用刀直接刺他， Satu kali dia dengan tombaknya dia langsung 大 mau 卫 menusuk. 闪一闪， Ketika Daud mengelak, 刀就刺到墙壁里面， maka tombak itu mengena ke sasaran tembok. 大卫没有死。 Daud tidak mati. 照样，当扫罗把枪插上去的时候， Sama halnya ketika Saul melemparkan tombaknya, 大卫一闪， ketika Daud mengelak, 大卫就没有死。 maka Daud tidak mati. 第二次， Kali kedua, 扫罗想一个办法， Saul memikirkan satu cara 让大卫排在前阵。 dan membuat Daud berada di garis depan medan 非利 peperangan 士人打仗的时候， ketika berperang dengan orang 因为 Filistin, 他在最前面， karena dia berada di garis 一 depan, 定最容易
战死， Pasti paling mudah dia terbunuh dalam medan 大 peperangan. 卫没有死。 Tetapi Daud tidak mati. 第3次， Kali yang 他 ketiga, 用美人计， dia dengan cara yang lain, 大卫啊，你可以做我的女婿， dia menjadi seperti mak comblang itu. Oh Daud, engkau boleh menjadi menantuku. 我把我的女儿嫁给你， Aku akan menikahkan putriku 又 kepadamu. 成了我的亲戚。 Engkau akan menjadi familiku. 这个好像很伟大， Ini sepertinya sangat agung. 好像很好的机会， Sepertinya merupakan kesempatan yang sangat 好 baik. 像很安全的地位。 Sepertinya satu kedudukan yang sangat aman. 这个计谋的里面， Tetapi di balik daripada kelicikan 你可 siasat 以 ini, 死在我的下面。 engkau akan boleh mati di bawah 大卫 saya. 高兴的不得了，要结婚的那一天， Maka ketika Daud begitu bersuka cita pada hari pernikahannya, 扫罗把他的女儿嫁给别人， Saul menikahkan putrinya kepada yang 大卫 lain. 痛心疾首， Dan Daud begitu sedih dan susah. 非常失望。 Dia sangat kecewa. 忽然有人对他说 Tiba-tiba ada orang mengatakan kepada dia,：“ 扫罗的大女儿嫁给别人，你不必伤心， putri sulung daripada Saul dinikahkan kepada yang lain, kau tidak perlu sedih 因为 hati. 他的第二个女儿很爱你。” Karena putrinya yang kedua itu sangat mencintai Anda. 扫罗有一天对大卫说 Maka suatu hari Saul pun 我 berkata 给 kepada 你 Daud, 第二次机会可以做我的女婿， Aku memberikan kesempatan kedua kepadamu untuk menjadi menantuku. 不是米拉， Bukan Mirab, 已经给别人了， itu sudah dinikahkan kepada yang lain. 呀， Tetapi Mikal 可以做你的太太。 bisa menjadi istrimu. 为了这个事情， Demi hal ini, 扫罗说你要杀死100个非利士人， Saul mengatakan kau harus membunuh 100 orang 才 Filistin. 做我的女婿。 Baru bisa menjadi 那 menantuku. 么怎么证明你曾经杀了100个非利士的男人呢？ Lalu bagaimanakah membuktikan bahwa engkau pernah membunuh 100 orang laki-laki 要 Filistin? 把他的生殖器割下来， Bahwa engkau harus memotong kulit katan mereka 羊皮披出来给我看， dan menunjukkan kulit katan mereka kepada saya. 断了100个，我才让你做我的女婿。 Setelah saya menghitungnya ada 100 kulit katan baru aku mengizinkan kau menjadi 就是 menantuku. 意思让他在100个非利士人中，至少有一个把他杀死。 Yaitu ini berarti bahwa dia mengharapkan di antara 100 orang Filistin itu ada salah satu yang bisa membunuh 结 Daud. 果呢，大卫杀了200个非利士 Lalu，akhirnya Daud sebaliknya telah membunuh 200 orang Filistin. 3次杀不死， Maka 3 kali mencoba membunuh tetapi tidak berhasil. Yesus lama. Apakah sudah berhenti? 不结束。 Tidak. 为什么呢？ Mengapa demikian? 妒忌是人不觉悟的， Karena iri hati itu tidak disadari oleh manusia. 妒忌是很难悔改的。 Iri hati itu sulit sekali untuk bertobat. 上个礼拜你们听见扫罗要杀大卫，怎么样？到处寻找他。 Lalu minggu lalu saudara sudah mendengarkan Saul yang mau membunuh Daud. Mereka kemana-mana dia mencari Daud. 扫罗很怕没有杀死大卫， Saul takut sekali kalau dia tidak bisa membunuh 那 Daud. 么大卫对他的威胁太大了， Dan ancaman dari Daud kepada dia itu terlalu besar. 所以扫罗找3000个人来帮助他找到大卫，可以杀死他。 Maka Saul mencari 3.000 orang untuk menolong dia untuk bisa menemukan Daud dan membunuhnya. 3000个人要杀死一个人是很容易的， 3.000 orang untuk membunuh satu orang itu sangatlah mudah. 但是扫罗呢？ Tetapi bagaimanakah dengan Saul? 3000人， Dia mencari 3.000 orang. 哇！你看他的决心，一定要杀死大卫。 Saudara bisa melihat tekad hatinya pasti mau membunuh Daud. 3000人没有用， 3.000 orang tidak ada 因为 gunanya. 当扫罗肚子痛要大便的时候， Karena ketika Saul sakit perut mau membuang hajat, 3000个人不可以来看他大便， 3.000 orang tidak boleh datang melihat dia membuang 也 hajat 不可以管他， dan juga tidak boleh mempedulikan dia, 但是他在 mengurusi 旷 dia. 野 Tetapi dia ada di padang gurun, 没有厕所， tidak ada kamar 那 kecil. 怎么办 Lalu 呢？ harus bagaimanakah? 他找到一个山洞的洞口，在哪里大便？ Maka dia menemukan satu gua di sana dan di mulut gua itu dia membuang hajat. 一个人在大便的时候是世界最困难的时机， Ketika seseorang sedang membuat hajat itu adalah merupakan saat yang paling sulit. 什么事情他都管不了。 Hal apapun dia tidak bisa lagi menggubrisnya. 上帝利用这个时刻， Dan 使扫罗很紧张，站在大便的时候做了事情。 Allah pun melakukan sesuatu ketika Saul berada dalam keadaan yang begitu tegang dia membuang 因 hajatnya. 为他找一个山洞大便，不要给人家看见。 Karena dia mencari satu tempat di gua dan dia membuang hajat supaya tidak kelihatan 原 yang 来 lain. 那个山洞里面就是大卫躲藏的地方。 Rupanya di dalam gua itulah tempat Daud bersembunyi. 大卫到扫罗的面前， Daud datang menghampiri Saul. 完全没有声音，
就把他的衣角把它割下来了。 Sama sekali tidak ada suara dari gerak geriknya dan dia memotong jumbai dari jubah Saul. 扫罗不但没有觉悟，他在妒忌， Saul bukan saja dia tidak menyadari dia sedang iri hati, 他更没有觉悟，他大便的时候衣角给人家割下来的声音。 terlebih lagi dia tidak menyadari dan tidak merasakan ketika dia sedang membuang hajat jumbai dari jubahnya itu sudah dipotong. 大便以后，扫罗走得很远。 Setelah selesai buang hajat, Saul pergi dengan leluasa jalan sampai di 大 kejauhan. 卫拿刀拿一块衣服的一部分，大喊：“扫罗，扫罗，你知道我是谁吗？” Dan Daud sambil memegang pedangnya di satu tangan dan satu tangan lagi memegang potongan jumbai jubah daripada Daud, dia berteriak kepada Saul, 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 tahukah engkau siapakah aku? 扫罗说：“这一定是大卫的声音。 Saul mengatakan ini pasti suara Daud. ”他回头一看， Ketika dia menoleh ke belakang, 看见他的衣服已经一部分被割下来了。 dia melihat sebagian daripada jumbai jubahnya itu sudah terpotong. 我大卫，我儿大卫， Oh Daud anakku, Daud anakku. 我王我父， Oh rajaku, oh ayahku. 你今天出来，你要找谁呢？ Hari ini engkau keluar cari. 你来找一个小虫， Apakah engkau datang mencari satu kutu loncat? 找我这个应该死的人。 Engkau datang mencari aku yang harusnya mati? 你想要杀我？ Engkau ingin membunuh aku? 你 Aku katakan kepadamu, 上帝已经把你交在我的手里， Allah telah menyerahkan engkau di dalam tanganku. 但是上帝不许可我亲手杀你。 Tetapi Allah tidak mengizinkan aku membunuh engkau dengan tanganku sendiri. 请问你的衣服完整吗？ Mohon tanya apakah jubahmu itu 扫 sempurna? 罗一看， Ketika 哎 Saul 呀 melihatnya, 我的衣 oh 服 celaka, 一角不在了， satu bagian dari jumbai jubahku 这块布 tidak 是 ada. 哪里来的？ Dari manakah kain potongan ini? 扫罗马上知道了。 Dan Saul langsung 我 mengetahui. 大卫那时候要杀他， Jikalau waktu itu Daud mau membunuh dia, 早就没命了， maka dia pasti sudah putus 所 nyawa. 以扫罗就大声痛哭。 Maka demikianlah Saul menangis terseduh. 大卫，大卫， Oh Daud, Daud, 我有罪了， aku sudah bersalah. 我寻索你的命， Aku mau mencabut 你 nyawamu, 却不亲手害我， tetapi engkau tidak mencelakakan aku dengan tanganmu. 这是再一次要杀大卫。 Ini adalah satu kali lagi dia mau membunuh Daud. 今天我们读的圣经， Ayat yang kita baca hari ini 另外一次要杀大卫， adalah kali yang lain mau Oh, membunuh有 Daud. 错了。 Oh, aku sudah salah. 我是有罪的。 Aku sudah berdosa. 他悔改吗？ Apakah dia bertobat? 你不要随便相信一个人悔改所讲的话。 Janganlah engkau sembarangan percaya akan perkataan yang disampaikan oleh seseorang yang katanya bertobat. 圣经说， Karena Alkitab 悔 mengatakan 改的人 orang yang 要 bertobat 结出悔改的果子，与悔改的心相称。 akan menghasilkan buah pertobatan yang selaras dengan hatinya yang bertobat 如 itu. 果一个人心悔改， Jikalau hati seseorang itu bertobat, 行为没有改变， tetapi kelakuannya tidak berubah, 他的悔改是假的。 maka pertobatannya itu palsu. 如果人愿意悔改， Jikalau seseorang mau bertobat, 有真正离开罪恶， tetapi tidak sungguh-sungguh meninggalkan dosa, 悔改是假的。 maka pertobatannya itu palsu. 所以扫罗说：“我有罪了。”他不是真的悔改。 Maka ketika Saul mengatakan aku sudah berdosa, dia tidak sungguh-sungguh bertobat. 当犹大说：“我错了。”他没有悔改。 Ketika Yudas mengatakan aku sudah salah, dia tidak bertobat. 悔改是回到上帝的面前。 Bertobat itu adalah kembali ke hadapan Tuhan. 不悔改是什么呢？ Apakah yang artinya tidak bertobat? 不悔改不过是良心发现。 Tidak bertobat itu hanya dia ditemukan oleh hati nuraninya. Kan, dia hanya menyadari dia bersalah di dalam hati nurani. Oke. 他觉悟到他的良心做出事情， Dia merasakan bahwa dari hati nuraninya telah melakukan kesalahan. 这个叫做懊悔， Ini yang disebut menyesal. 这个不是悔改。 Ini bukan bertobat. 悔改要离开罪恶，归向基督。 Bertobat adalah meninggalkan dosa dan kembali kepada Kristus. 悔改痛恨罪恶，离开罪行。 Bertobat adalah benci kepada dosa dan meninggalkan perbuatan dosa. 证明扫罗不是真正悔改， Ini membuktikan bahwa Saul bukan sungguh-sungguh bertobat. 扫罗只会懊悔。 Saul itu hanya 因 menyesal 为扫罗知道自己错了， dan Saul menyadari dia sudah salah, 但是他没有悔改。 tetapi dia tidak bertobat. 再一次，他又杀大卫。 Maka satu kali lagi dia mau membunuh 他 Daud. 在西夫的旷野，
他寻找大卫， Di padang gurun Zif itu dia mencari Daud. 找到吗？ Apakah dia menemukan? 找来找去找不到， Dia terus mencari dan tidak 我 menemukan. 太累了 Dan akhirnya keletihan, 啊，睡觉了。 dia pun tertidur. 啊，睡觉的时候， Ketika dia tertidur, 跟他的将军也睡觉了， dan panglimanya yang mengawal dia juga tidur. 士兵也睡觉了。 Tentaranya juga tidur. 当扫罗将军、士兵都睡觉的时候， Ketika Saul, panglimanya dan tentaranya sedang tidur, 大卫跟他的军队、跟他的元帅就到了他那里，他不久悟。 demikianlah Daud dengan tentaranya, dengan pemimpinnya itu datang ke tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak merasakan dan tidak menyadari. 扫罗的军长叫做亚尼尔， Dan panglima daripada Saul itu bernama Abner, 大卫的元帅叫做亚比赛。 dan pemimpin panglima daripada Daud bernama Abisai. 大卫跟亚比赛到了扫罗睡觉的地方的时候， Ketika Daud bersama dengan Abisai sampai ke tempat tidurnya Saul, 扫罗大大熟睡， dan Saul sedang tertidur lelap, 亚尼尔大大熟睡。 dan Abner juga tertidur lelap. 亚比赛就说话了 Abisai pun mengatakan, 我王大卫， "Oh rajaku Daud, 你的仇敌在睡觉， musuhmu sedang tidur. 这岂不是上帝把他放在你面前，让你杀他吗？ Bukankah ini berarti Allah menaruh dia ke hadapanmu supaya engkau membunuh dia? 什么时候还有这样的机会可以除掉你的仇敌呢？ Kapankah engkau masih mempunyai kesempatan seperti ini bisa memusnahkan musuhmu? 杀他吧！ Bunuhlah dia. 我现在用刀把他刺在地上， Sekarang aku dengan tombak menombak menusuk dia. 一刺就可以刺死他。 Cukup satu kali saja aku bisa menusuk dan 他的 membuat dia 身体 mati. 跟地被刺在一起， Dan ketika tubuhnya ditancapkan tombaknya dengan ke 不必 tanah, 再刺。 tidak perlu lagi kali yang kedua. 王啊， Oh raja, 让我杀死你的仇敌。 izinkan aku membunuh musuhmu. 大卫答应吗？ Apakah Daud menyetujuinya? 圣经说，大卫说万万不可。 Kita mengatakan Daud mengatakan sama sekali tidak boleh. 虽然他恨我， Meskipun dia benci 虽 kepadaku, 然他妒忌我， meskipun dia iri hati 虽然 kepadaku, 他要杀死我， meskipun dia mau membunuh aku, 他是耶和华的受膏者。 tetapi dia adalah yang diurapi oleh Tuhan. 上帝亲自叫撒母耳膏他做王。 Dan Allah mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi dia menjadi raja. 神所拣选的人 Dia adalah orang yang dipilih Tuhan. 不可以刺他， Kau tidak boleh menombak 如 dia. 果他有事故、生病灭亡，没有话讲。 Jikalau karena alasan yang lain dia sakit dan dia mati, itu tidak bisa kita salahkan. 如果他出去抗敌，被仇敌杀死，也没有话讲。 Jikalau dia pergi ke medan peperangan dan dibunuh oleh musuh, itu kita juga tidak akan disalahkan. 要比赛，听我的话， Oh Abisai, taat dengarkan 我 perkataanku. 是你的王， Aku adalah rajamu. 我决定不亲手杀害上帝的受膏者。 Aku memutuskan tidak dengan tanganku sendiri membunuh, mencelakakan yang diurapi oleh 你 Tuhan. 把刀收入鞘里面吧， Simpanlah pedangmu ke dalam sarungnya. 不可以杀他。 Kau tidak boleh membunuh 那 dia. 怎么办呢？ Lalu harus bagaimanakah? 大卫在扫罗身边，看见扫罗的机器、他的武器，还有他的水放在旁边。 Daud melihat di samping daripada tempat tidur Saul ada tombaknya, senjatanya dan juga kendi airnya. 对他的军长说 Dia berkata kepada panglimanya, 他的武器， bawalah tombak senjatanya, 他的水， bawalah kendi airnya, 我们走。 dan kita pergi. 他们亲身捏手捏脚把东西拿了， Dan demikianlah mereka bergerak langkah dengan sangat tidak, dengan senyap mereka mengambil semuanya 他们 itu. 就离开扫罗。 Dan mereka meninggalkan Saul. 这一次扫罗说，大卫说不要停，要走到对面的山上。 Kali ini Daud mengatakan jangan berhenti dan kita menyeberang sampai ke pegunungan di seberang sana. 如果扫罗追过来，要上山很困难。 Karena jikalau Saul mau mengejar dan dia mau naik ke atas bukit gunung itu sangatlah sulit. 当大卫跟他的军长到了对面的山上的时候， Maka setelah Daud bersama dengan panglimanya sampai ke seberang di pegunungan itu, 大声呼喊 dia pun berteriak lagi dengan：“ 扫 suara yang lantang, 罗，扫罗！ Saul, Saul! 还有你旁边的军长亚尼尔， Dan panglimamu yang ada di sampingmu, Abner, 为什么你们睡觉？ mengapa kalian tidur? 你的水在哪里？ Di manakah kendi airmu? 你的兵器在哪 Di 里？ manakah senjatamu tombak itu?” 当他们大喊大叫的时候， Ketika dia berteriak keras itu, 扫罗醒过来了， dan Saul pun terbangun, 亚尼尔醒过来， Abner pun juga terbangun.
我们的军器不见了， senjata kita hilang, 我们的水没有了。 pendi air kita 原来 sudah 就 tidak ada. 在对面山上大卫的手里面。 Rupanya ada di seberang pegunungan di dalam tangan dari Daud. 扫罗没有话， Saul tidak bisa 扫 berkata-kata. 罗知道他这一次又失败了， Saul menyadari bahwa kali ini dia pun gagal lagi. 他不但没有办法杀大卫， Bukan saja dia tidak berdaya untuk membunuh Daud, 他几乎被大卫杀死。 dan hampir dia juga terbunuh oleh Daud. 哇，大卫， Oh anakku Daud, 我有罪了， aku sudah, 你一定会做王。 engkau pasti bisa. 这给我们看见扫罗心里知道上帝的旨意，要会他，要立大卫做王。 Di sini memperlihatkan kepada isi hati adalah untuk memusnahkan dia dan mengangkat Daud menjadi raja. 大卫安静等候耶和华的时间， Tetapi Daud dengan tenang menantikan waktu daripada Tuhan. 有机会他就快快出来， Dia bukan karena ada kesempatan maka dia cepat-cepat untuk tampil. 不因为有机会他就快快成功。 Dia bukan karena ada kesempatan maka dia mau cepat-cepat berhasil. 上帝高立他做王， Allah melantik mengurapi dia menjadi raja, 当他还少年的时候， yaitu ketika dia masih remaja. 上帝真正让他做王， Dan Allah sesungguhnya membuat dia menjadi raja 是他30岁的时候。 adalah ketika dia berusia 30. 大卫等了10几年才做王。 Maka Daud telah menantikan belasan tahun baru dia menjadi raja. 中学生注意， Hai para mahasiswa 你 teologi, 有才 perhatikan. 干不要骄傲， Engkau kalau mempunyai talenta janganlah 你 sombong. 有机会不要菜鸡。 Kalau engkau mempunyai kesempatan terlalu tergesa-gesa. 如果神要用你， Kalau Allah mau memakai 你 Anda, 等上帝的时间到了， tunggulah sampai waktunya Tuhan itu 你 tiba. 才能起来做上帝。 Baru engkau bisa bangkit mengerjakan pekerjaan Tuhan. 求主保守我们。 Kiranya Tuhan memelihara kita. 今天我最后一次讲的大卫没有被杀真正的状况， Hari ini Saul没有被杀。大卫没有被杀， Hari ini saya mengatakan tentang Daud yang tidak terbunuh. 要显出神的时间还没有到，你不会死。 Untuk menyatakan kalau waktunya daripada Tuhan, engkau tidak akan mati. 上帝赐福给我们， Kiranya Tuhan memberkati kita. 与我们同在。 Kiranya Tuhan menyertai kita. 今天就讲到这个地方， Sampai di sini saja hari 我 ini. 们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 我们请Timothy 长老上台带领我们做一个祷告。 Penatua Timothy naik atas pimpin kita dalam doa. 我们大家一同站起来， Mari kita bangkit berdiri. 我们一同在主面前祷告。 Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini peringatan yang kau berikan melalui hamba-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你，今天早上你借着你的仆人赐给我们的警告。 Ya Tuhan, segala yang kami dapatkan melalui anugerah-Mu dan berkat-Mu, janganlah kami menjadi sombong. 愿我们所从主所领受的一切恩典，不使我们骄傲。 Baik itu di dalam masyarakat ataupun di dalam pelayanan kami. 无论是在社会所领受的，或者是在我们侍奉方面所领受的。 Tuhan, biarlah melalui khotbah pagi hari ini kami belajar bagaimana kami harus menjadi orang yang rendah hati dan bersyukur pada Engkau. 求你帮助我们，借着今天早上的正道，我们能够学习谦卑，学习感恩， Dan bagaimana kami sabar menanti dari waktu Engkau. 也帮助我们能够等候主的时间。 Segala kehendak-Mu terjadi di bumi ini. 愿主的旨意在这个地上能够被成。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，感谢奉主耶稣的名。 Amin. Amin.